with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kembali lagi kita di segmen creepy dan kali ni Kamar nak bawa dengan korang kisah seram tentang sihir yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber Kamar, dan kisah sihir ni terkena dekat makcik saudara dia. So, tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, pemilik kisah hari ni gelarkan nama dia Rara, dan kisah ni tentang mak saudara dia, ataupun dalam cerita ni kita panggil Mak Uda. So, Mak Uda kena sihir sebab ada seorang janda yang suka dekat suami mak saudara dia ni, dan kesannya adalah Mak Uda dia dah macam orang gila. Mak Uda dia ni selalu marah-marah, suka jadi sifat dia jadi pemarah sejak dia kena sihir. Termasuklah anak dia sendiri pun selalu kena marah. Dan yang sedihnya, Mak Uda dia ni ada buat bisnes tau. Orang yang sihir Mak Uda dia ni bukan setakat dekat family Mak Uda sahaja, tapi terpalit juga dekat bisnes Mak Uda dia sendiri, sampaikan tak ada pelanggan, tak ada customer pun yang datang ke bisnes tersebut. Tapi Rara tak bagi tahu Mak Uda dia ni kerja apa. Jadi hari makin hari Mak Uda semakin tertekan lah kan, stres. Suami Mak Uda pula memang jenis kerja luar, dan bila balik rumah je suami dia macam tak suka lah dan asyik cari gaduh dengan isteri dia. Tapi nasib baik ada Maksud. Maksud Rara ni adik kepada Mak Uda lah kan. Dia kerja sekali dengan Mak Uda. Jadi Maksud lah yang jaga anak-anak Mak Uda dan jaga bisnes tu, sementara Mak Uda ni pergi berubat. Sebenarnya korang dah banyak tempat Mak Uda ni pergi berubat, tapi macam sekejap je benda tu bertahan. Sekejap okey, lepas tu jadi balik. Last pakcik saudara dia pergi ke KL dekat rumah Mak Uda dan bawa Mak Uda ni balik ke kampung di Kelantan. Ayah saudara dan Mak Rara bersepakat nak bawa Mak Uda ni pergi berubat dekat satu tempat kenalan ayah Rara lah. So malam tu dorang ada buat macam makan-makan lah untuk family dekat rumah Rara. Lepas makan apa semua, biasanya atuk dia akan balik dengan pakcik saudara dia, sebab rumah atuk dia dekat dengan rumah pakcik saudara dia, dan sehaluan je lah macam tu. Tapi tak tahu kenapa malam tu atuk dia macam berkeras sangat nak Rara yang hantar atuk dia balik. Jadi Rara pula macam aduh malas ni dah malam kan, tapi sebab dah penat gotong royong kat rumah dari pagi, lepas tu memasak pula untuk makan malam tu. Perjalanan daripada rumah Rara dengan rumah atuk dia adalah 35 minit, jadi agak jauh ya. So nak balik pun ambil masa dalam sejam, dan masa tu dah pukul 11 malam. Nak tak nak terpaksalah juga Rara ni pergi hantarkan. Biasanya Rara okey je kalau nak drive sorang-sorang, walaupun drive tengah malam. Tapi tak tahu kenapa malam tu je dia tergerak hati nak ajak adik dia teman. Sampai je dekat rumah atuk dia ingat nak terus balik lah. Tapi Mak Uda pun baru sampai juga dekat rumah atuk dia, sebab dia pergi jalan dengan Pak Uda. So Mak Uda bawa balik tiram, sedapnya tiram, dan ajak Rara dan adik Rara naik dulu makan-makan kan. So diorang pun naik je lah, dan Rara seorang je yang makan sebab adik dia alergi. Lepas dia gerak daripada rumah atuk dia, masa nak on the way balik rumah lah kan, Rara terbau sesuatu yang busuk sangat. So Rara tanyalah adik dia, kau kentut ke? Lepas tu adik dia jawab tak. Dan Rara fikir mungkin udara daripada luar kot, ada sampah ke dia lalu kan, lori sampah lalu ke tak perasan. So dia drive je lah macam biasa. Lepas tu makin lama tu dia terasa macam ada orang tengah duduk dekat belakang, tarik baju dia. Tapi mana ada orang duduk kat seat belakang. So adik dia dekat seat sebelah driver. Tapi dia buat dono je lah, dia buat tak indah kan. 3 kali jugalah dia rasa macam percubaan nak tarik baju tu daripada belakang. Tapi Rara buat
macam biasa. Dan akhirnya nak dekat sampai ke rumah tu, Rara terasa macam ada orang tendang seat dia daripada belakang. 2 kali tau, kuat gila. So masa ni Rara dah start rasa macam something wrong lah kan. Tapi dia kuat ke radio tu, lepas tu dia nyanyi sekali dengan adik dia malam tu. Sampai je kat rumah, Rara terus mandi, solat isyak, dan macam biasa Rara OTP dengan tunang dia waktu tu sampai dia tertidur. Waktu Rara tertidur ni, Rara kena hempap guys. Rara cuba baca ayat kursi, selawat. Dia cuba gerakkan jari kaki dan juga jari tangan dia. Dan bila dia terjaga, dia rasa macam sumput sekejap kan. Lepas tu nasib baiklah dia macam dah terjaga daripada kena himpap tu. Lepas tu dia terus sambung tidur. Dia baca sekali lagi doa tidur dan baca 3 kul. Dan sekali lagi dia kena himpap. Himpak yang macam kena kunci tak boleh nak gerak tu, tapi kita dalam keadaan yang sedar. Dia cubalah usaha nak bangun apa semua kan. Lepas tu dia tiba-tiba dia teringat pesanan kawan dia, kalau kita tak nak kena himpap, make sure kita kena bersentuh kulit orang lain lah. Jadi dia pun pegang lah tangan adik dia kat sebelah kan. Dan Alhamdulillah tak kena himpap selepas tu. Tapi lain pula yang jadi. Tiba-tiba Rara rasa ada satu angin kuat gila macam kipas datang kat depan muka dia. Sampai tahap dia macam susah nak bernafas tau. Dalam hati dia fikir, nombor berapa lah kipas adik aku buka ni sampai rasa kuat macam ni. Dia pun tariklah selimut nak tutup muka. Ingat kan sampai situ je. Tapi silap. Bila dia tutup badan dia penuh dengan selimut, dia kena tindih. Tapi bukan tindih biasa yang masa dia kena first tadi. Tindih tu dia sampai rasa ada tangan, kaki dan badan bergerak atas selimut tu. Sampai selimut tu rasa ketat. Maksudnya memang macam ada kesan benda ataupun orang naik ke atas badan Rara. Sampai tahap Rara betul-betul tak boleh nak bernafas tau. Dia cuba bergerak tapi tak boleh. Dalam hati dia hanya mampu baca doa, ayat kursi. Lepas tu tiba-tiba dia dengar ada orang azan. Dalam hati dia rasa bersyukur gila lah, Alhamdulillah dah subuh. Dan benda tu rasa macam terlepas tau daripada badan Rara. Rara terus boleh bergerak. Dia bangun je, dia terus menangis. Dia terus mengucap. Dia kejutkan adik dia yang kat sebelah, suruh panggil mak dia kan. Adik dia terkejut tengok keadaan kakak dia macam tu. So adik dia terus pergi ke bilik mak dia. Rara pula capai handphone nak tengok dah pukul berapa lah. And terkejut korang, sebab dia tengok phone dia, rupa-rupanya masa tu pukul 4 pagi. Jadi dia pelik, azan tu dari mana? So mak Rara sampai je, mak dia terus suruh Rara ni pergi ambil wuduk dan pasang surah-surah. Dan Alhamdulillah lepas tu tak ada apa yang berlaku. Esoknya dekat rumah atuk dia kan, barulah mak dia buka cerita. Mak dia kata semalam mak nampak yang muka ayah dia ni macam bengis tau. So mak dia tak berani nak tegur, takut kena marah ke apa kan. Tapi ayah dia cakap, mana ada, tak ada apa-apa rasa nak marah ke apa ke semalam kan. Lepas tu cerita ayah dia pula, ayah Rara termimpi ada benda yang cuba nak ambil adik bongsu Rara. Dan yang paling terkejutnya adalah atuk dia cerita, dia mimpi yang Rara aksiden kereta selepas hantar atuk dia balik. Dan bila atuk dia tersedar, atuk dia terdengar suara mengilai. Lepas tu pakcik saudara dia pula masa sampai kat rumah, dia nampak ada benda bertinggi dekat atas atap rumah dia. Dan rupanya semua cerita tadi berpunca daripada benda yang ada dekat Mak Uda. Dia ganggu semua yang cuba nak berubatkan Mak Uda ni. Dan selepas Mak Uda berubat, Alhamdulillah semuanya beransur pulih. Pengalaman Rara dekat hotel murah. Waktu tu Rara ada convocation dekat Johor tau. Dan masa ni Rara dah berkahwin dengan tunang dia. So Rara waktu tu pergilah dengan kawan dia, nama dia Anis. So Rara cari hotel dan Rara jumpa hotel yang murah and dekat dengan bandar. Hotel tu berharga RM38 satu malam. Murah ya. Jadi dia pun nak stay lah 4 hari 3 malam dekat hotel tersebut. Lagilah suka kan, sebab dia nak jimat kos. Lepas tu dia tengok gambar bilik apa semua macam okey je. So dia pun teruslah book 2 bilik. Masa malam pertama Alhamdulillah tak ada benda pelik yang berlaku kan. Plus diorang waktu tu memang tengah penat berjalan jauh daripada Kelantan ke Johor, ambil masa 10 jam. Dan pada malam kedua, esoknya kan nak konvo kan. So bermulalah perkara yang tidak diingini berlaku. Mula-mula Rara kena tindih tau. So time tu Rara taklah terkejut sangat sebab Rara dah pernah kena kan. Kali kedua dia nak tidur tu, dia terdengar ada suara baby dan kanak-kanak menangis. Mula-mula dia rasa macam tak sedar hati tau, tapi dia paksa diri untuk tidur. Dan last kali Rara tersedar
tersedar sebab Rara terasa macam ada benda pegang kaki dia. Memang dia terus terbangun dan dia kejutkan suami dia kan. Suami Rara pun pasangkanlah surah-surah. Esoknya rupanya kawan dia pun kena kacau. Kawan dia ni dah lah jenis lemah semangat tau. So dia cakap, kawan dia cakap macam kawan dia mengigau-ngigau tau. Ni kawan dia pun bawa suami dia juga. So ni apa yang suami kawan dia cerita. So suami dia cuba nak kejutkan kawan Rara ni, tapi tak bangun. Kawan Rara Anis tu, dia menangis teresak-esak dalam 10 minit jugalah. So suami Anis ni terus ambilkan air dan baca ayat kursi 3 kali tau. Lepas tu dia hembus dan sapu dekat muka Anis. Dan Alhamdulillah Anis sedar. Rupanya lepas je 2 orang suami tu hantar diorang pergi konvo, diorang tak balik dah hotel tu tau, sebab diorang takut. Tapi diorang sanggup pergi McD, nak jalan-jalan dengan keadaan yang belum mandi lagi. Sampailah pukul 11 pagi baru diorang balik hotel, mandi dan siap-siap lah. Terus diorang keluar hotel. Dan malam yang ketiga, diorang memang dah get ready. Diorang dah prepare surah-surah. Memang diorang pasang sebelum diorang nak tidur. Dan Alhamdulillah malam tu berakhir dengan baik lah. So kisah yang ketiga daripada Rara pula baru je terjadi bulan lepas. Sekarang Rara dah ada anak seorang. Waktu tu Rara nak pergi bercuti dekat Cameron Highland. Dan hotel pun memang tengah bandar. Dekat Tanah Rata tu. So agak besar lah juga hotel tu kan. Diorang hanya tidur 1 malam je. Tapi bagi Rara agak panjang sebenarnya 1 malam tu. Lepas diorang pergi berjalan apa semua kan, pergi makan malam, diorang pulang lah ke hotel nak rehat. Yelah sebab sampai je dekat Cameron tu, diorang check in masuk hotel tu. Lepas tu diorang terus pergi jalan-jalan kan. So korang bayangkanlah betapa penatnya malam pertama tu. Tapi malam tu Rara tidur agak lewat. Anak dia dan suami dia dah tidur. So Rara tengah layan cerita Running Man malam tu. Dia pakailah earphone sebab tak nak bagi bising kan, takut anak dia tersedar, suami dia tersedar. So masa tengah layan Running Man tu, dia macam ternampak ada benda hitam dekat penjuru bilik. Tapi mata dia masih pandang pada skrin handphone lah. Lepas tu dia buat tak tahu je lah. Lepas layan cerita habis dah Running Man tu, dia dah rasa mengantuk, dia pun tutuplah handphone dan tidur. Lepas dia tidur tu, dia mimpi ada seorang nenek tua tengah dokong anak dia dan bawa dia ke kawah besar, macam nak campakkan anak dia tu ke dalam kawah tu. So dalam mimpi tu Rara rasa cemas lah kan, nak pergi ambil anak dia dekat nenek tu. Tapi nenek tu marah Rara. Dia cakap Rara ni ambil makanan dia, dia lapar. So tanpa fikir panjang, Rara terus tolak nenek tu and terus peluk anak dia. Tiba-tiba Rara tersedar daripada tidur. Waktu dia tersedar tu, dia tercungap-cungap tau. Dia pandang anak dia, Alhamdulillah anak dia masih ada dekat sebelah dia. So dia terus peluk anak dia kan. Malam tu memang terus Rara pasang surah. Esoknya dia cerita kat suami dia kan. Suami dia cakap, patutlah masa nak masuk bilik semalam rasa meremang semacam, rasa macam ada yang memerhati. Tapi suami dia tak cakap lah dekat Rara sebab tak nak bagi Rara takut kan. Rupanya lain pula jadi. So Rara kata pergi mana-mana tempat ataupun buka pintu hotel ke, bacalah doa kan. So ini adalah 3 pengalaman seram Rara sepanjang dalam hidup dia yang dia nak kongsikan dengan kita. Bercakap pasal Johor kan, Kama ada satu lagi kisah seram yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber Kama yang berasal daripada Johor. So tanpa membuang masa, jom kita dengar kisah yang kedua. So pemilik kisah ni gelarkan nama dia Alin, bukan nama sebenar, yang berasal daripada Johor. So Alin nak ceritakan tentang sihir yang dia sendiri alami bersama-sama dengan keluarga dia. So cerita dia berlaku pada akhir tahun 2019. Waktu tu Alin dan juga keluarga dia berpindah ke rumah sewa yang baru, yang lebih besar dan juga lebih selesa. Masa baru-baru pindah tu okey je kan, tak ada apa-apa yang pelik berlaku lagi. Ramai je family belah ayah dia datang, tolong-tolong angkat barang, tengok-tengok kat rumah tu. Dalam 2 minggu selepas diorang duduk dalam rumah baru tu, ada jiran belakang rumah dia ni datang ke rumah diorang bawa gula, kopi dan susu. Kedatangan jiran dia ni macam diorang anggap macam menyantuni jiran tetangga yang baru lah mungkin kan. Yelah baru pindah kan, so mestilah orang-orang kat sekeliling tu macam beramah mesra dengan jiran baru, nak kenal. So keluarga Alin ni borak dengan jiran tu agak lama lah. Kadang-kadang jiran belakang ni minta tolong jagakan kucing dia bila dia pergi rumah anak dia. Macam tu juga kalau Alin ada kena pergi tempat jauh dengan family ke, Alin pun pernah minta tolong dengan jiran belakang untuk jagakan kucing. Dan kadang-kadang kalau ada makanan lebih
Habis tu jiran tu bagi dekat Alin, and Alin pun pernah juga bagi kat diorang. Kira macam share rezeki dengan jiran. So everything went well. Tapi pada tahun 2022 bulan 10 ya, terbongkar semuanya, kata Alin. Satu malam ni ada seorang makcik ni datang dan bawa seorang perawat perempuan ya. Orang yang boleh mengubat lah kan. Sebab ayah Alin tengah sakit tengkuk tau. So bila berubat, perawat tu kata ada yang mengikut dari laut. Lepas tu masa ayah dia berubat ni, ayah dia diberi air daun bidara tau, suruh mandi dengan air tu. And Alhamdulillah okey. Lepas tu turn Mak Alin pula berubat, sebab Mak Alin pun ikut ayah dia pergi memancing. Dan apa yang mengejutkan korang, perawat tu cakap ada 9 ikatan dekat mulut. So semua satu keluarga tu terkejut. Dulu masa Mak Alin ni dekat rumah lama dia, Mak Alin pernah kena stroke tau, tapi stroke minor, which is dulu mak dia pernah tahap sampai tak boleh bercakap lah disebabkan stroke tu. And then kalau bercakap pun macam tersekat-sekat. So bila mak dia bercakap tu macam dia orang kena dengar betul-betul. And perawat tu cakap ada 9 ikatan dekat mulut mak dia. And kaset suara mak dia ni hampir-hampir tertutup, which is kalau kaset suara dah tertutup, kemungkinan besar mak dia dah tak boleh bercakap dah lagi. So perawat tu berdiri dekat belakang mak dia, letak jari telunjuk dekat leher mak dia. And then tiba-tiba perawat tu cakap macam ni, kau dari mana? Apa yang kau nak dari tuan badan ni? Ingatkan perawat tu cakap kat mak dia kan. Rupanya perawat tu cakap dengan jin yang ada dekat badan mak dia. Tapi tak ada apa-apa reaksi lah daripada mak dia. Lepas tu perawat tu macam pegang-pegang badan mak dia. And then perawat tu cakap macam ni, oh dekat je kau, dekat belakang rupanya, rumah belakang punya. Kau pergi balik rumah tuan kau sebelum aku bunuh kau. Masa perawat tu cakap rumah belakang, Alin memang terfikir dekat rumah lama dia tau, which is belakang rumah dia. Tapi dulu tak ada rumah pun dekat belakang rumah Alin yang lama tu. So dia tanyalah perawat tu, rumah belakang yang mana? Lepas tu dia kata, inilah rumah belakang awak ni, rumah warna merah. Time tu memang Alin terkejut gila, sebab rumah jiran belakang dia ni memang warna merah. Dan tak sangka yang buat kerja-kerja terkutuk ni adalah jiran belakang rumah dia sendiri. Time tu jantung memang berdegup laju dan dia rasa macam sangat-sangat tak percaya. Tapi ni semua hanya permulaan, bak kata Alin. Ada yang lagi ekstrim terjadi selepas ni. Lepas diorang dah tahu semua benda tu, diorang memang larang mak diorang untuk keluar, sebab diorang tak nak jiran belakang ni nampak lagi kelibat mak dia. Sebab yelah, dah macam-macam sebenarnya mak dia ni kena, dan tak mustahil akan ada benda yang lagi teruk lagi terjadi lepas ni. Dan sekarang ni turn Alin kena sihir. Waktu tu Alin nak ke majlis bertandang kakak dia tahu dekat Melaka. Diorang sekeluarga bergerak ke Melaka masa bulan 12 2022. Masa tu Alin tengah basuh kereta, dan Alin dapat rasa macam ada, macam orang tua belakang rumah dia tu macam tengah mengintai dia daripada dalam bilik dia. Sebab tingkap bilik jiran belakang dia ni memang selalu terbuka tau. So Alin terus siapkan basuh kereta tu, dan petang tu diorang terus gerak. Sampai je diorang kat homestay Melaka tu, diorang terus letak barang-barang. Lepas tu terus siap-siap lah nak makan apa semua kan. Time tu Alin dalam bilik dan nak gosok baju. Time dia gosok baju tu, dia rasa macam dekat kaki belah kiri dia ni berat sangat-sangat. Dia tahanlah sakit sampai terduduk dekat lantai sebab sakit sangat-sangat kan. Lepas tu dia rest, dia masuk dalam bilik lihat dulu. Time ni semua ahli keluarga dia tengah makan dekat luar. Ada jugalah cousin-cousin kan yang datang ke homestay tu. So Alin nak keluar pergi makan juga. Tiba-tiba terus kaki dia yang sakit tadi terus tak boleh berjalan. Hampir dalam 5 minit juga Alin tak boleh berjalan. Waktu tu Alin sampai tahap menangis tau, tahan sakit. Tiba-tiba pula tak boleh berjalan kan. Time tu kakak dia masuk. Kakak dia nampak Alin dalam keadaan macam tu, kakak dia teruslah panggil abang Alin. Sebab abang Alin ni memang pandai sikit lah dalam rawatan Islam ni. Abang dia bagi air untuk minum dan sapu dekat kaki. Alhamdulillah kurang sikit rasa sakit kaki tu. Dan pukul 3 pagi kurang, Alin terbangun sebab tangan dia pula sakit. Tangan belah kanan. Kira macam sakit tu macam bersilang tau. Sakit tangan kanan, kaki kiri pun sakit. Macam tu lah. Selepas daripada tu, Alin pun pergilah berubat. Lepas tu dia tanyalah perawat kan, kenapa bersilang macam tu? Sakit kat sini, sakit kat sini. And then perawat tu cakap yang Alin ada terlangkah barang dekat homestay. Dan ada juga barang yang dihantar dekat Alin, which is dekat kaki.
dekat kaki Alin ada paku. Dekat tangan dia pula ada berbilah-bilah keris karat yang tercacat. Sebab tu tangan dan kaki dia sakit. Dan kepala dia pun ada tercacat juga keris karat. So serangan demi serangan yang dia dapat dari jiran belakang rumah dia ni. So dia tak tahulah kenapa jiran dia ni buat semua benda ni dekat family dia kan. Sampaikan dia sendiri rasa trauma nak keluar rumah sebab tak nak jumpa dengan orang yang buat sihir tu sendiri. Memang orang yang main ilmu sihir ni sangat licik. Macam-macam dia boleh buat kan. Lepas tu luahan hati Alin ni macam digeram lah. Sebab tak pernah pula lah dia buat something kan dekat rumah orang belakang ni. Tak pernah pula lah dia meminta-minta beras ke makanan ke kan. Kenapa orang belakang tu sanggup buat benda terkutuk macam ni dekat family dia. Dan menurut Alin, macam-macam lagi benda yang dia pernah buat dekat keluarga Alin. Dan yang paling latest adalah masa bulan puasa tahun ni. Lagi 2-3 hari nak raya macam tu. Time tu mak dia nak pergi ambil pucuk labu tau. Dia nak buat sayur lah untuk berbuka puasa. Time tu ayah Alin ada dekat luar. Lepas tu petang tu Alin balik daripada kerja kan. And then mak dia katalah macam mengadukan kaki dia sakit. Lepas tu Alin pun urutlah kaki mak dia. Keesokan harinya kaki mak Alin ni makin bengkak dan makin susah nak jalan. Lepas tu dah pelik dekat situ sebenarnya. And then macam biasalah Alin tanya perawat yang sama kan. Kemudian perawat tu minta Alin ambil gambar kaki mak dia lah yang sakit tu. Tak lama lepas tu perawat tu terus call Alin. Dia kata kaki mak tu ada paku dengan jarum, kena buang dulu. Lepas tu dia terus cakap macam ni, biasalah jin, dah nak habis bulan puasa, macam-macam lah serangan dia akan buat. Nak tak nak kena sabarlah, ada banyakkan berdoa. Malam tu juga mak Alin terus berubat kan. Alhamdulillah kaki mak Alin makin beransur pulih. Bulan-bulan puasa pun korang bayangkan, setan dah kena ikat, tinggal manusia tu saja. So memang betul lah manusia ni lagi menakutkan ya. So, bukan setakat keluarga Alin saja ya yang kena sihir. Yang terpalit dengan sihir ni, kucing dia pun kena weh. So, ini macam antara sedih jugalah bagi Alin. Korang bayangkan, kucing Alin kena colik dengan orang belakang rumah dia tu. Time tu raya ya, bulan 4 2023. Waktu tu pagi lagi tau. Kucing dia ni masih ada dekat rumah dia. Sampai ke malam tu, satu family masih beraya lagi. Lepas tu balik tu, dia nak bagilah kucing dia makan. Tapi masa nak bagi makanan tu, kucing dia tu macam tergesa-gesa nak keluar daripada rumah tu. Alin fikir mungkin kucing dia ni nak pergi membuang kot kan. So Alin biar je lah. Keesokan harinya kucing dia tak balik-balik. Selalunya kucing dia ni memang akan duduk depan pintu tau. Sebab dia tahu waktu pagi dia akan makan, dia akan diberi makan. Tapi Alin tunggu je sampailah malam tu. Satu hari dia tak balik. Hari kedua pun dia tak balik. Jadi Alin macam dah shock something lah. Mana pula dia hilang kan. So macam biasa Alin call lagi perawat, minta tengok kan dekat mana kucing dia berada. Dan luluh hati Alin bila perawat dia cakap kucing dia dah kena culik dan dikurung dalam sangkar oleh makcik belakang rumah dia ni. Dia tak dapat kenakan Alin, dia kenakan kucing Alin. Hari ketiga kucing Alin hilang. Malam tu dia mimpi kucing dia balik dan ada suara lelaki yang garau. Dia cakap macam ni, kucing kau ada pada aku, kau datang je ambil kucing kau. Bangun-bangun je daripada mimpi tu, Alin macam tersentak tau. Lepas tu dia terus cerita dengan mak ayah dia. Mak ayah dia kata jangan pergi rumah belakang tu, macam-macam dia boleh buat dekat kau, risau kau je tak balik nanti. So bila dia cerita dekat perawat dia kan pasal suara yang dia dengar dalam mimpi tu, perawat dia explain lah sebenarnya orang tua belakang dia ni nak dia sendiri yang datang ambil kucing tu. Sebab time tu lah dia boleh kenakan macam-macam. Tapi Alin memang tak pergilah, ayah Alin yang pergi. Tapi bila ayah Alin sampai kat rumah jiran tu, tak ada pun kucing tu kat rumah belakang tu kan. Tak tahulah dia kurung dekat mana. Mungkin dia kurung dalam sangkar gaib, wallahualam. Tapi sampai sekarang kucing dia tak balik. Dah masuk 5 bulan dah dia tak balik. Weh, sedihnya. Mana boleh macam tu, mana boleh. Tahun ni kira baru-baru lagi lah kan. Tapi mana boleh tu selagi kucing dia hidup. Ini adalah benda yang paling latest terjadi dalam 2 minggu lepas ya. Pagi tu Alin nak pergi rumah nenek dia belikan barang untuk rumah nenek dan juga mak dia. So balik rumah dalam pukul 11 macam tu lah. Alin terus bersihkan sangkar kucing. Kucing dia mungkin ada beberapa kucing dekat rumah kan. Dan kucing yang kena colik tu sebenarnya antara kucing kesayangan Alin. So Alin ada lagi kucing-kucing lain. Alin pun bersihkanlah sangkar and bagi makan apa semua kan. Tapi time tu Alin tak rasa nak bersihkan pasir kucing dia tau, dekat sangkar lagi satu. Dalam hati dia waktu tu macam malas nak bersihkan pasir kucing kat tepi rumah tu. Tapi bila fikirkan balik, kalau tak bersihkan pasir tu akan busuk. So dia pun ambil keputusan untuk bersihkan jugalah. Tapi betul lah orang kata kan, kalau lawan kata hati ni buruk padanya. So Alin baru je duduk nak ambil pasir kucing tu, baru nak bersihkan, tiba-tiba
orang tua belakang rumah dia tu bagi salam. Alin macam reflect terus lah kan, jawab salam. Sekali Alin tengok itu sebenarnya jiran belakang rumah dia, Alin terus lari masuk dalam rumah tau. Time dia masuk rumah tu, dia terus kunci pintu. Dia pergi ke depan. Lepas tu jiran itu masuk ke depan rumah, bagi salam 2 kali. Lepas tu dia terus pergi rumah jiran sebelah lagi. Dia panggil lah nama jiran sebelah Alin ni. Waktu tu Alin betul-betul menggigil tau. Lutut dia longgar semua rasa. Lepas tu dia Alin message lah jiran sebelah kan, tanya dengar tak ada orang panggil. Dan jiran dia kata tak dengar pun siapa-siapa panggil. Sedangkan jiran dia tu tengah duduk dekat ruang tamu dan tingkap dia terbuka tau. So pelik kan. Malam tu memang Alin tak boleh nak tidur. Bila dia pejam mata je, dia terbayang-bayang muka orang tua tu. So betul-betul trauma lah dia dengan jiran belakang dia ni kan. Memang tak berani lagi nak keluar rumah, walaupun nak bagi kucing makan ataupun nak kena teman ayah dia ke mak dia ke. Sampai sekarang dia masih trauma tau. Nak keluar rumah sendiri, korang bayangkan, dah macam perompak kena senyap-senyap masuk rumah sendiri. Keesokan harinya tu perawat tu datang rumah tau. Lepas tu tengah cerita-cerita, ada makcik dia sekali lah. Tiba-tiba Alin macam sebab tak dapat nak habiskan cerita kan. Lepas tu Alin terus menangis depan perawat tu. Dan perawat tu cakap dah pergi ambil air mandi, ambil dalam dara. Lepas tu ayah dia siapkan lah semua bahan-bahan tu kan. And then Alin pun duduk dekat depan perawat tu. Tiba-tiba perawat tu cakap ada 2 ekor kiriman dari orang tua belakang rumah kamu. Rupanya semalam yang dia bagi salam tu, dia ada selitkan jin-jin dia tu. Patutlah Alin tak boleh tidur malam tadi. Alin memang nangis-nangis dan dia cakap dia penat sangat sebab memang dah terlalu penat hadap semua tu. Memang korang kalau orang yang kena sihir ni kan, dia macam kita berlawan mental dan fizikal tau. Tambah pula kita kena kuatkan rohani kita lagi kan. So itu paling latest lah kes yang terjadi dekat Alin. Dan Alin harap lepas ni tak ada dah lah gangguan-gangguan daripada orang tua belakang rumah dia ni kan. So Alin pun tengah dalam perancangan nak berpindah ke rumah baru. Sama-sama lah kita doakan semoga keluarga dia dipermudahkan untuk berpindah ke rumah baru kali ni. Dan dijauhkanlah dengan orang-orang yang mengamalkan amalan syirik ni kan. So ada pengajaran yang boleh diambil dari kisah Alin ni. Alin nak sampaikan yang jangan terlalu baik dan percaya dengan orang, sebab bila masa je orang boleh buat jahat dengan kita. Dan banyak-banyaklah berdoa dan berzikir, sebab tu boleh menjadi pendinding diri kita. So Alin nak share dengan kita satu ayat yang Alin selalu amalkan setiap kali nak keluar rumah tau, ataupun nak jumpa dengan orang baru ke, ataupun nak tidur. Iaitu amalkan surah Yasin ayat ke-9. Itu ayat pendinding yang terbaik dan banyak khasiatnya bila kita amalkan. So itulah kisahnya guys. Hari ni kita dengar 2 kisah sihir ya. Seram betul. So thank you Alin dan juga Rara sebab sudi berkongsi pengalaman seram korang. Semoga kisah hari ni boleh sedikit sebanyak memberi pengajaran dekat pendengar-pendengar sekalian. So kamar satu sajalah video untuk hari ni. Thank you dah tengok video sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I put. See you in my next video. Bye bye.